Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan di antara Sabah menentang Melaka United, yang mana Sabah menang 2-1 hasil jaringan dari Amri Yahya kedua-duanya, dan gol Melaka dijaringkan oleh Efe Dayo. Pada perlawanan ini sekali lagi kita boleh lihat Sabah melakukan comeback, yang mana sebelum ni mereka melakukan comeback ketika menentang PJ City, dan untuk perlawanan ni mereka sekali lagi melakukan comeback pada minit-minit akhir. Gol minit 90 pada masa tambahan dilakukan oleh Amri Yahya. Hasil hantaran dari Fahan Roslan memang marvelous lah kan. Jadi Amri Yahya membuktikan umur bukan penghalang untuk anda perform dalam saingan Liga Super yang kompetitif ini. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Sebab apa? Sebab game ni adalah game yang paling menarik semalam. Mereka mempunyai corak permainan yang bagus. Kedua-dua pasukan saling menyerang, pertahanan kedua-dua pasukan solid. Kiranya siapa tak tengok game ni memang rugilah, boleh saya katakan. Tetapi sedikit mengganggu rentak permainan apabila padang berada dalam keadaan yang becek ataupun basah. Kalau tidak, mungkin corak permainan kedua-dua pasukan lebih laju dan kita boleh tengok end to end punya game lah kan. Seperti mana perlawanan semalam pun, walaupun padang becek, kedua-dua pasukan telah menunjukkan aksi yang cemerlang dan aksi yang menarik kepada penonton, maupun tuan rumah ataupun pasukan pelawat. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang saya suka untuk pasukan Sabah? Perkara yang pertama yang saya suka tentang pasukan Sabah ketika first half adalah mengenai mereka punya midfield, iaitu gandingan double pivot Gary Steven Robert dan juga Pak Taisu, dan meletakkan Stuart Wilkin bertindak sebagai number 10 ataupun lebih kepada attacking midfielder. Jadi dekat sini kita boleh tengok bagaimana waktu first half Sabah dalam 3 minit yang pertama dah boleh mendapat beberapa percubaan ke arah gawang Melaka dari luar kotak penalti, dan peranan Stuart Wilkin sebagai attacking midfielder pada perlawanan ni nampaknya berjaya menunjukkan yang beliau mampu untuk memainkan peranan tersebut di bahagian tengah untuk lebih ofensif ke bahagian hadapan, dan beliau juga disupport oleh Gary dan juga Pak Taisu yang bertindak lebih kepada defensif untuk membantu bahagian pertahanan. Jadi peranan Stuart Wilkin yang bertindak sebagai nombor 10 ni nampak gaya beliau boleh stay lah untuk berada di posisi tersebut untuk lebih ofensif dengan kreativiti yang beliau ada, dengan link up play yang bagus dan juga boleh melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Nampaknya Stuart Wilkin boleh menyesuaikan diri untuk the next game jika diturunkan lagi sebagai number 10 untuk pasukan Sabah FC. Dan yang kedua, apa yang saya suka untuk pasukan Sabah ketika second half adalah perubahan yang dilakukan, iaitu Stuart Wilkin dikeluarkan dan digantikan oleh Amri Yahya, yang mana kemasukan Amri Yahya ni lah fenomena ataupun boleh dikatakan punca kepada comebacknya pasukan Sabah, yang mana Amri Yahya, apabila kemasukan Amri Yahya bertindak sebagai attacking midfielder, bermain di belakang Embalo, beliau dilihat diberikan peranan lebih kepada bebas ataupun free roll. Kebebasan yang diberikan kepada Amri Yahya pada perlawanan semalam lebih bertindak untuk ofensif, dan beliau sangat mobile. Mobility yang ada pada beliau telah menyebabkan kebebasan yang diberikan kepada beliau boleh untuk bergerak di mana-mana sahaja di kawasan, terutamanya di box pasukan Melaka, dan kebebasan tersebut berjaya diguna pakai oleh Amri Yahya dengan sangat baik. Beliau pandai untuk menempatkan diri dalam keadaan yang tidak dimarking oleh pasukan Melaka United. Kita boleh tengok gol pertama yang dilakukan oleh Amri Yahya hasil hantaran daripada Alto Linus. Amri Yahya tidak dikawal oleh siapa-siapa, tak ada orang man marking Amri Yahya, dan pertahanan pasukan Melaka ball watching sahaja untuk gol yang pertama. Dan untuk gol yang kedua pun kita boleh lihat bagaimana dua player pasukan Sabah sahaja yang berada dalam D-box, iaitu Fahan Roslan dan Amri Yahya, tetapi Amri Yahya sekali lagi tidak dikawal oleh sesiapa dan menyudahkan sahaja percubaan tersebut. Jadi kemasukan Amri Yahya menggantikan Stuart Wilkin pada perlawanan semalam nampaknya telah menghidupkan bahagian tengah lebih ofensif dan berjaya untuk bermain dengan peranan free roll kepada beliau
beliau dengan sangat-sangat sempurna. Jadi di sini umur bukan penghalang sebab Amri Yahya berjaya buktikan kualiti yang ada pada beliau memang sangat bagus, sangat mobile, bergerak di mana-mana tempat, buka space, cari space. Itulah Amri Yahya punya corak permainan yang membantu Sabah lebih ofensif di second half. Itu yang kedua yang saya suka tentang pasukan Sabah. Yang ketiga yang saya suka tentang pasukan Sabah ni adalah gandingan centre back dia, iaitu Dominic Tan dan juga Rawison Batuil, yang mana kedua-dua pemain ini menunjukkan corak permainan yang matang dan juga chemistry yang bagus di bahagian pertahanan untuk cover mereka punya gawang dan juga di box pasukan mereka daripada pasukan Melaka menjaringkan gol. Kita boleh tengok Rawison Batuil berapa kali save, berapa kali berjaya untuk halang pergerakan Ifidayo. Begitu juga dengan Dominic Tan yang banyak untuk menghalang percubaan-percubaan pasukan Melaka, terutamanya percubaan daripada Emmanuel Oti yang hampir menjaringkan gol. Waktu tu gol dah kosong, tiba-tiba Dominic Tan slide untuk halang daripada Oti punya percubaan tu masuk ke dalam gawang. Jadi corak permainan daripada Rawison Batuil, Dominic Tan semalam, nampak gandingan mereka memang makin serasi. Mereka makin matang dalam handle untuk bahagian pertahanan tengah pasukan Sabah tanpa adanya kehadiran daripada Jackson De Souza. So corak permainan mereka di bahagian pertahanan dah mula matang. Dan untuk Alto Linus pada perlawanan ni, boleh saya katakan daripada segi defending shape memang nampak beliau punya tempat banyak kali diserang, tetapi beliau tidaklah terlalu boleh dikatakan lubuk. Beliau bukan lubuk, beliau berjaya untuk bertahan dengan baik. Dan daripada segi untuk support bahagian hadapan, beliau berjaya untuk buat overlapping dan juga bergandingan dengan Nazirul Naim di bahagian kiri dengan agak baik ketika first half. Cumanya Gerard di bahagian kanan, beliau nampaknya seakan-akan sedikit tidak selesa lah. Sebab apa? Sebab dia kena kawal Sony Nordin, sekejap kena kawal Oti. Nampak beberapa kali memang Melaka attack belah Gerard di bahagian kanan Sabah. Tetapi tak apa, daripada masa ke semasa Gerard kita boleh nampak yang dia mula improve, mula perbaiki, mula lebih matang. So ini adalah pengalaman dan juga exposure kepada pemain-pemain muda Sabah untuk bermain dalam game yang berintensiti tinggi ni. So itu adalah satu perkara yang bagus lah apabila Dato' Ong Kim Swee mempercayai pemain-pemain utama dan juga pemain-pemain simpanan yang ada dalam skuad depth pasukan Sabah. Itu yang ketiga yang saya suka untuk pasukan Sabah. Yang keempat yang saya suka untuk pasukan Sabah adalah Taiki Kagayama. Untuk perlawanan ni kita boleh katakan Taiki Kagayama adalah player yang bagus dan juga berjaya untuk mencipta beberapa gerakan berbahaya ke arah gawang pasukan Melaka United, yang mana kita boleh tengok daripada segi ball control beliau sangat lawa. Tapi macam saya cakap pada awal video tadi, padang becak telah merencatkan sedikit corak permainan kedua-dua pasukan lah. Tetapi Taiki adalah player yang rajin. Di bahagian kanan beliau berjaya bagi masalah kepada benteng pertahanan Melaka. Di bahagian kiri pun beliau berjaya memberi masalah kepada benteng pertahanan Melaka. Jadi memang dia adalah player yang sangat rajin, dribbling yang bagus, ball control yang bagus. Tetapi disebabkan keadaan padang yang tidak beberapa smooth, maka pemain-pemain ni tak boleh nak utilize the full potential untuk mereka buktikan something yang different dalam perlawanan ini. Sebab apa? Sebab padang pun memberi impact kepada corak permainan. Itu yang keempat yang saya suka. Yang kelima, mengenai pertukaran yang dilakukan oleh Dato' Ong Kim Swee di second half, yang mana kita tahu bila mana masuk second half, Amri Yahya masuk dulu dan Amri Yahya berjaya skor 1-1 pada perlawanan ketika itu. Dan nampaknya Dato' Ong Kim Swee bukannya untuk bermain lebih kepada defend minded, tetapi beliau menukar pemain-pemain di bahagian serangan, yang mana masuk dalam 20 ke 15 minit yang terakhir, Dato' Ong Kim Swee membawa masuk Fahan Roslan untuk menguatkan bahagian serangan, bawa masuk Irfan Fazail untuk menguatkan bahagian tengah. Dan benda-benda ni lah yang sebenarnya menguatkan pasukan Sabah untuk jadi lagi ofensif. Kita boleh lihat bagaimana pasukan Sabah pada perlawanan ni selepas kemasukan Fahan Roslan. Memang kita nampak Fahan Roslan punya gerakan, saya rasa peminat-peminat Sabah mesti suka punya lah dengan Fahan Roslan ni. Selepas beberapa game, memang Fahan Roslan antara player yang perform, player baru yang perform bersama dengan pasukan Sabah. Dan pada perlawanan semalam, apa perkara yang paling saya suka tentang Fahan Roslan? Yang pertama saya suka tentang Fahan Roslan bukan daripada segi dribbling, bukan daripada segi gelecekan dan juga ball control beliau, tetapi
saya suka adalah tentang ketenangan dan juga bagaimana beliau mempelajari dan juga memperbaiki kesilapan beliau ketika membuat percubaan. Ada satu situasi yang mana kita boleh lihat Fahan Roslan dapat peluang yang mana beliau boleh lakukan percubaan dan dalam pada masa yang sama beliau boleh passing kepada Amri Yahya. Tetapi tindakan beliau adalah beliau melakukan percubaan dan Ashraf goalkeeper Melaka berjaya save percubaan tersebut. Dan dekat situ Amri marah, Amri kata dia kosong awak tak Fahan, macam tu. Dan benda tu repeat untuk gol yang kedua bagi pasukan Sabah yang mana Irfan Fazahir through ball kepada Fahan ligan masuk dalam di box dan dalam situasi itu Amri Yahya berada dalam kedudukan yang kosong. Kali ini Fahan tak tamak, dia tak melakukan percubaan, dia belajar daripada kesilapan yang pertama tadi, dia passing kepada Amri yang tidak dimarking, puff, gol. Dan benda itulah yang saya suka tentang Fahan Roslan. Dalam game ni, beliau belajar something dan beliau jadi matang dengan cepat dengan tindakan-tindakan yang dia buat yang lebih menguntungkan kepada pasukan. Daripada segi gameplay, memang kita tahu dah dia laju. Tetapi daripada segi perubahan, bagaimana kematangan seseorang player dalam game tu boleh improve, Fahan Roslan telah buktikan. So, itu yang saya suka. Overallnya, untuk pasukan Sabah pada perlawanan semalam, memang gameplay mereka laju. Boleh saya katakan memang best. Mereka punya semangat pun bagus. Mereka tengah bagus, defend bagus. Semua dah bagus lah kan. Kecuali Embalo. Tetapi Embalo pun saya boleh puji sikit lah. Boleh puji. Sebab semalam Embalo berjaya buktikan yang gameplay dia improve sikit. Yang mana beliau banyak bergerak. Movement dia boleh. Dia banyak create space dan sebagainya. Cumanya beliau bukanlah macam Amri Yahya dan bukanlah seperti striker import, lebih kurang pemain-pemain lokal sahaja. So dia kena buktikan lagi yang beliau adalah dia adalah seorang pemain import. So banyak benda yang Embalo kena buktikan. Tapi overall performance Embalo nampak improve berbanding game-game yang lain. Itu untuk Sabah. Jadi itu sahaja untuk Sabah. Dan yang perlu mereka perbaiki mungkin yang perlu mereka perbaiki macam saya cakap tadi, Embalo. Yang kedua tadi yang kedua adalah tentang Nazirul Naim. Sebab Nazirul Naim pada game ni beliau ditugaskan untuk bertindak sebagai winger. Itu adalah satu tindakan yang di luar jangkaan. Sebab game lawan PJ City hari tu memang Nazirul Naim diletakkan di situ. Dan mungkin Nazirul Naim akan ambil masa untuk lebih bertindak, mampu adapt dengan situasi beliau yang sekarang. Playstyle beliau kena lebih ofensif dan lebih kepada menyerang. Jadi kepada Nazirul Naim dia akan ambil masa. So kepada fans Sabah, sabar. Mungkin Nazirul Naim nanti kita boleh tengok dia jadi winger ataupun jadi striker ke, kita tak tahu. Tapi benda tu dia akan ambil masa untuk dia adapt dengan situasi dia sekarang untuk bermain dengan lebih ofensif ataupun lebih kepada attacking minded yang bukannya diri beliau yang sebelum ni yang lebih kepada defensive style. So beliau kena cepat adapt lah untuk perubahan taktikal dan juga posisi yang dilakukan kepada Nazirul Naim. Dan juga untuk Geraldine, anda ada masa lagi untuk improve. Mudah lagi. Don't worry. So, itu untuk pasukan Sabah. Kita masuk pula untuk pasukan Melaka. Untuk pasukan Melaka pun, sebenarnya mereka bermain dengan baik. Itu sebab saya kata game ni, game yang rancak. Game yang best. Game yang seronok untuk ditonton oleh kedua-dua pasukan. Sama ada tuan rumah ataupun bukan tuan rumah, pelawat. Jadi, saya kat rumah pun saya tengok kat YouTube. Biar betul saya tengok Liga Super kan ni dengan corak permainan Sabah, corak permainan Melaka. Memang best. Okey, tanpa buang masa kita masuk ulasan untuk Melaka pula. Untuk Melaka United, apa perkara yang saya suka untuk pasukan Melaka? Yang pertama yang saya suka untuk pasukan Melaka tentang defend mereka. Defend mereka Wan Amir Rafiq, Fadli Syaz, Haziq Puat dan juga Syazwan Andik. Back 4 pasukan Melaka semalam, mereka bertindak dengan sangat cemerlang, terutamanya dari segi bertahan. Sebab tu mereka mendahului 1-0. Kita boleh tengok bagaimana Haziq Puat, Fadli Syaz, mereka banyak bermain dengan sangat bagus. Mereka punya komunikasi bagus, mereka punya low block bagus, mereka punya interception bagus, tackling mereka bagus, pembacaan game mereka bagus. Semalam memang susah lah waktu first half. Sabah nak cuba masuk ke dalam D-box pasukan Melaka memang susah sebab Haziq dan juga Fadli Syaz memang solid. Dan kita boleh tengok Fadli Syaz pun ada melakukan hadangan yang tepat sebelum Taki melakukan percubaan dan sebagainya. So benda tu memang bagus. Untuk untuk Wan Amir Rafiq dan juga Syazwan Andik, mereka pun bagus bertindak sebagai left back dan juga right back yang mana mereka boleh jadi ofensif, mereka boleh naik bagi supporting play dengan buat overlapping. Dan ada satu ketika mereka juga bertindak menjadi fast full back
yang mana mereka masuk ke bahagian tengah untuk memberi support kepada midfield. Tetapi yang perlu mereka perbaiki di bahagian defense ni, yang pertama daripada segi mereka punya awareness, iaitu keadaan dan juga kesedaran mereka dalam situasi ketika berada dalam padang, ketika diserang ataupun ketika di counter. Sebab apa saya kata begini? Sebab untuk pasukan Melaka punya defense, 2 gol yang dijaringkan oleh Amri Yahya adalah disebabkan tiada seorang pun yang marking Amri Yahya, boleh dikatakan ball watching. Siapa yang marking Amri Yahya? Padahal dalam situasi-situasi tersebut, kita boleh tengok Amri Yahya melakukan volley ke arah gawang pasukan Melaka untuk gol pertama. Syazwan Andik baru realise, dia baru nak pergi follow up. Padahal Hasbullah dekat situ, dia boleh follow up. Sayang, rugi 1 gol. Gol yang kedua, dua pemain pasukan Melaka follow up untuk jaga Fahad. Amri kosong kat sini, Haziq Puat tak pergi cover. Siapa salah? Padahal ada lagi 2 defensive midfielder. So benda tu yang mereka perlu perbaiki selepas ini, iaitu daripada awareness, kesedaran mereka di dalam padang untuk man marking. Yang kedua daripada segi man marking lah, mereka perlu perbaiki yang mereka ada player yang patut dijaga. So yang tu kesilapan-kesilapan yang membawa padah lah. Padahal defend dah main bagus sepanjang 90 minit, tetapi kelekaan membawa padah kepada defender pasukan Melaka. Itu yang pertama yang boleh saya cakapkan tentang pasukan Melaka. Yang kedua, apa yang boleh saya cakap tentang pasukan Melaka, bahagian tengah mereka memang hidup. Kita boleh tengok bagaimana Adriano. Bagi saya, Adriano is the best player untuk game ni. Daripada segi work rate, daripada segi creativity, dia adalah segala-galanya. Dia adalah mastermind untuk pasukan Melaka. Kita boleh tengok bagaimana Adriano menggerakkan corak serangan ke arah pasukan Sabah. Beliaulah yang menjadi link up antara Ifidayo, antara Sony Nordin, antara Emmanuel Oti. Beliaulah yang buat game, beliaulah yang create game, beliaulah yang menjadi penggerak utama untuk pasukan Melaka. Dan dalam pada masa yang sama, Adriano juga mempunyai work rate yang tinggi, yang mana beliau boleh turun ke bawah untuk membantu pertahanan, rampas bola daripada bawah, bawa balik bola pergi depan, buka balik bola pergi depan dan sebagainya. So bagi saya, Adriano is the best attacking midfielder, dan dalam masa yang sama dia boleh buat kerja untuk bertahan. Memang rajin turun naik. So Adriano semalam memang deserve jugalah. Sepatutnya dengan corak permainan Adriano tu, dia dah banyak create space, banyak buka game. Sepatutnya Melaka boleh score lebih, tapi sayanglah tak score. Jadi itu yang saya boleh cakap kedua untuk pasukan Melaka. Mereka ada typical player yang memang different breed, yang mana berbeza daripada import-import yang lain, iaitu Adriano. Tetapi sekiranya tidak diguna pakai, tidak ada orang support dia pun, tak boleh jugalah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai peranan Oti dan juga Sony Nordin. Oti dan juga Sony Nordin yang bermain di bahagian kanan dan juga kiri, mereka sebenarnya adalah, orang kata apa, ancaman yang berbahaya ke arah pasukan Sabah. Sebab mereka berdua ni mempunyai kelajuan, ball control yang bagus. Dan kita boleh tengok mereka berdua juga sering rotate mereka punya position. Sekejap Oti di kiri, Sony di kanan, kan? Sony di kiri, Oti di kanan dan sebagainya. So benda tu yang kita nampak perubahan daripada kedudukan kedua-dua player ni sebenarnya memberi ancaman yang sangat besar kepada pasukan Sabah. Dan mereka banyak create chances yang bagus. Tetapi sayanglah apabila chances tersebut, peluang-peluang tersebut gagal di-convert kepada jaringan. Itu yang menjadi masalah kepada pasukan Melaka. Dan untuk overall game, bagi saya untuk overall game, apa yang perlu diperbaiki oleh pasukan Melaka sebenarnya adalah bagaimana mereka nak link up dan juga mereka nak menggunakan Ifidayo dengan sebenarnya. Sebab game ni, Ifidayo walaupun score, tetapi overall performance bagi saya dia tidaklah membantu bahagian serangan dengan baik. Sebab apa? Sebab Sony, Oti, Adriano, mereka dah bermain dengan cemerlang. Mereka dah create space, mereka dah open game, mereka dah masuk di box dan sebagainya. Tetapi Ifidayo adalah punca. Apabila bola dapat kat Ifidayo, Melaka senang hilang balik bola. Melaka tak boleh nak bawa bola tu pergi lebih depan apabila Ifidayo dapat bola. Dan benda-benda yang ada peluang yang sepatutnya score, boleh dikatakan Melaka gagal untuk execute the chances. And produk Melaka ni kurang. So benda tu yang perlu diperbaiki oleh pasukan Melaka untuk next game. Dan secara overallnya untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, Sabah lebih clinical untuk menjaringkan gol, manakala pasukan Melaka lebih membuang peluang-peluang yang terhidang. Dan itulah punca kenapa mereka kalah. Tetapi itu tidak menidakkan yang kedua-dua pasukan bermain dengan baik. Game yang best, saya sukalah tengok game ni. Kalau saya boleh tengok 2-3 kali, saya tengok lah dekat replay ataupun tengok balik kat YouTube. Jadi itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.